Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ini alhamdulillah kesyukuran kita rafakkan, kita tanzilkan pada Allah Subhanahu wa taala yang saya kasihi, uh, pengarah Institut Ibn Sina Pak Hadino, uh, Dr. Hazri, PM Dr. Hazri, dan juga penceramah undangan pada sesi pagi yang mulia ini, iaitu Ustaz Johazain selaku ahli bersekutu CIFERS, dan juga staf yang hadir pada pagi ini. Nampak sedikit, tetapi mudah-mudahan impaknya itu besar, mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah kita akan mulakan kuliah tafakuh kita pada pagi ini, iaitu satu tajuk yang saya kira sangat penting dalam kehidupan kita, yang mana tajuk ini dia akan memberikan satu implikasi yang besar di dalam kita menghayati ataupun kita nak supaya kualiti ibadah kita akan semakin bertambah kualitinya, dan apa yang paling penting kita ada penghayatan dari segi kualiti ibadah itu, terutama yang dinamakan sebagai ibadah solat. Jadi hari ini sudah masuk berapa Rejab 22 Rejab Betul tak Ustaz? 22 Rejab Hari ni baru 21 Ustaz. 21 Esok 22. 22. Esok 22. Jadi maknanya kita sudah tak lama lagi kita akan menyambut salah satu peristiwa besar, satu peristiwa agung yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu satu peristiwa yang namanya Isra' dan Mi'raj. Dan kesan daripada Isra' dan Mi'raj itulah antara yang paling besarnya adalah Nabi SAW menerima watikah solat itu yang diberikan secara khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita lah. Jadi bila kata ibadah solat ini, dia bukanlah calang-calang, maknanya dia diberikan watikah secara langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Nabi SAW perlulah meraihkan secara sepenuhnya, melalui kita melaksanakan ibadah, tetapi bukan melaksanakan sahaja, tetapi dengan umur yang kita sedia ada. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mengerjakan solat. Adakah kualiti ibadah solat itu sama ataupun mungkin bertambah? Sebab itulah antara usaha yang perlu dilakukan, kita cuba menambahkan lagi kualiti ibadah itu melalui menuntut ilmu, menjauhkan daripada kejahilan, menjauhkan daripada kita mengikut-ikut apa yang orang buat, kita ikut tanpa ilmu. Jadi ini sangat penting supaya kita ada penghayatan. Maknanya semakin lama kita melakukan ibadah solat ini, maka bertambah penghayatannya, dan apa yang paling besarnya adalah bertambah tahap kehusyukannya itu. Nak dapat khusyuk ini adalah satu sangat mujahadah yang tinggi lah. Sangat mujahadah yang tinggi. Jadi mudah-mudahan saya tak naklah lebih sangat cakap panjang sangat. Lebih kuah, lebih sudu daripada kuah ke lebih kuah daripada sudu, gitulah. Jadi Ustaz, dengan itu saya mempersilakan Ustaz Juazrin untuk menjelaskan ataupun untuk memberikan kuliah kita pada pagi ini. Jadi falyatafaddal mashkurah. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'.
Terima kasih kepada sahabat saya, Tuan Moderator, Ustaz Sahibul Fadilah, Ustaz Dr. Aminuddin Ihsan, Timbalan Pengarah CIFERS, yang saya hormati lagi kasihi Prof. Hadi Nur, uh, begitu juga hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar hujan macam makin lebat kat sini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bertemu dalam satu sesi yang saya kira sangat baik, sesi perkongsian ataupun diskusi tafakuh seperti yang dimukadimahkan oleh Dr. Aminuddin tadi tentang solat lah. InsyaAllah kita akan sentuh pada hari yang berbahagia ini. Dan pertama sekali kena minta maaf Dr. Amin, bukan 21, hari ini 22. Saya ingat hari ini Rabu, punya dah Khamis. Sekejap saja masa berlalu. Nabi pun sebut begitulah, masa tu akan berlalu sangat-sangat pantas menjelang hari kiamat. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ikut catatan saya ni, 14 hari bulan 3 2018 lah kali terakhir kita mengadakan sesi perkongsian tafakuh ini, dan waktu tu belum ada COVID lagi, jadi dapat kita buat secara face to face. Cuma hari ini dalam suasana pada hari ini kita buat secara online lah, insya-Allah. Perbincangan Maknanya Ustaz dah hampir ya, 3 tahun ni. hampir 3 Kuliah tahun. ini tertangguh. Hampir Tertangguh. 3 tahun, Masya-Allah. Kuliah yang tertangguh. Apapun, Kuliah tertangguh. saya yakin dalam tempoh 3 tahun ni pun kita ada ruang-ruang lain lah juga, Dr. Amin, untuk menimba ilmu dan menyempurnakan ibadah kita seperti yang disebutkan tadi. Dan yang terakhir kita bertemu hari itu daripada kitab Fiqh Manhaji karangan Dr. Mustafa Bora dan Dr. Mustafa Al-Khin. Kita bicarakan berkenaan dengan beberapa pertemuan lah sebelum ni. Kita dah lihat tentang bab bersuci, bab wuduk dan juga bab tayamum. Ini asas sebelum daripada kita melaksanakan solat. Jadi insya-Allah pada hari yang berbahagia ini kita akan tengok pula lah berkenaan mukaddimah tentang ibadah solat yang seperti yang Dr. Amin mukaddimahkan tadi jugalah. Kita dah berada pada bulan Rejab dan sangat signifikan bulan Rejab ini dengan ibadah solat. Sebab apa? 27 Rejab pendapat masyhur berkenaan dengan tarikh peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Bila berlakunya Isra' wal Mi'raj, dan dalam peristiwa tersebut Nabi SAW diberikan beberapa perkara lah, dan antara perkara yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah iaitulah perintah untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Jadi itulah yang kita akan tengok pada hari ini. Saya akan mula daripada apa kita kata mukaddimah tentang salat ni, bermula daripada maknanya insya-Allah. Baik. Jadi kita lihat sama-sama dalam kitab Fiqh Manhaji ini bagaimana disebutkan tentang solat itu dari sudut maknanya. Dia biasalah dalam bab ibadah, dalam bab syariat ini banyak menyebutkan tentang makna, dan makna itu biasanya akan disentuh dua lah, satu dari sudut bahasa, satu lagi dari sudut istilah syaraknya. Jadi dari sudut bahasa, secara ringkasnya, solat ini dia berkait dengan perkara kebaikan. Dalam bahasa Arab, solat ini berkait dengan perkara kebaikan. Dan perkara kebaikan yang paling khusus dikaitkan dengan solat ialah doa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya diambil daripada harta-harta kita, sebahagian harta kita dalam bentuk zakat dan juga sedekah, wasalli alaihim, dan doalah untuk mereka. Kerana sedekah zakat ini dia akan mensucikan, membersihkan kita, membersihkan harta kita, hati kita, dan doalah untuk mereka, wasalli alaihim. Jadi perkataan salat itu datang daripada perkataan ini yang membawa maksud doa. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu akan mendatangkan ketenangan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya salat itu merupakan satu bentuk doa, dan salat itu akan mendatangkan ketenangan.
Subhanallah, Tuan Guru Dr. Zul ada komen kat situ. Sebenarnya yang lagi layak cakap ni ramai. Tapi tak apalah, digilirkan saya pada pagi ni, insya-Allah saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi kita menyebutkan dari sudut bahasa lah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya solat itu merupakan doa. Dia penghubung antara kita dengan Al-Khaliq, yakni pencipta lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat lagi masa sekolah agama dulu kan, cikgu ataupun ustazah selalu sebut, kalau kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, kita dial 24434. Jadi kalau kat Malaysia ni kita nak dial tu, kalau kita tak masukkan kod kawasan lah 07 ke dan sebagainya, belakang tu kita ada 7 nombor. Tapi 24434 ni hanya 5 nombor sahaja. Jadi tertanya-tanya juga mana datang 5 nombor ni dan mana pergi lagi 2 nombor. 24434 ni. Oh, rupanya bukan nombor telefon budak-budak, mana tahu. Jadi 24434 ini ialah solat. Kita berhubung dengan Allah SWT melalui solat 2 rakaat pada waktu subuh, 4 rakaat pada waktu zuhur dan asar, kemudian 3 pada waktu maghrib dan 4 lagi kita lakukan solat fardu isyak. Subhanallah. Jadi solat ini sebenarnya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma fi istilahil fuqaha, dalam sudut istilah pula, dari sudut istilah syaraknya, di kalangan fuqaha, apa yang dimaksudkan dengan solat itu, dia bukan sekadar berkenaan dengan berdoa kepada Allah SWT, tetapi macam yang dimukaddimahkan oleh Dr. Amin tadi, solat ini dia ada tata cara dia. Dia kena dilakukan dengan ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin misalnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah menekankan permulaan kepada jalan ibadah itu perlu kepada seseorang mempunyai ilmu. Kalau tidak ada ilmu, nescaya ibadahnya akan jadi rosak dan dia akan membawa kepada kesesatan. Maknanya dia buat tu dalam keadaan tidak tahulah, dia buat dalam keadaan ibadahnya tidak sempurna ataupun tidak tepat, tidak betul dan tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi solat ini dia ada tata cara dia lah. Dia ada panduan yang perlu kita ikuti ataupun kita sebut sebagai rukun dia. Tapi kita belum sampai kepada rukun itu. Dari sudut istilah sahaja dahulu, para ulama fuqaha mengaitkan solat ini dengan tata cara pelaksanaannya. Jadi apa yang disebutkan ialah solat itu dia terkandung di dalamnya aqwal wa af'al makhsusah. Di dalamnya ada sebutan-sebutan bacaan yang kita panggil sebagai rukun qauli lah. Bila kita solat, kita baca perkara-perkara yang tertentu di dalam solat, sama ada yang rukun ataupun wajib, dan begitu jugalah yang sunat. Wa af'al al-makhsusah, dan dia tak ada kaitan dengan susah, tuan-tuan dan puan. Makhsusah maknanya yang khusus, perbuatan ataupun pergerakan yang khusus. Jadi kalau dari sudut rukunnya, kita bermula daripada takbir dan akan berakhir dengan salam. Jadi asasnya pergerakan yang bermula dengan takbir dan diakhiri dengan salam, di dalamnya ada bacaan-bacaan yang khusus, maka itu kita namakan sebagai solat. Jadi saya ingat benda ni dah maklumlah untuk semua sebab kita memang hari-hari melakukan solat. Cuma dari sudut perbincangan dalam kitab Fiqh Manhaji ini, kita tengok jugalah dari sudut istilah apa yang dimaksudkan dengan solat. Jadi kalau orang tanya kepada kita apa yang dimaksudkan dengan solat, dari sudut bahasanya doa, dari sudut istilahnya ataupun dari sudut fiqahnya ialah perbuatan dan perkataan yang bermula daripada takbir dan kemudian diakhiri dengan salam. Takbir dan salam itu pun dua-dua merangkumi kedua-dua kita kata aqwal wa af'al ataupun sebutan dan juga perbuatan. Angkat takbir kita sebut Allahu Akbar sambil kita mengangkat tangan kita lah selaras dengan bahu ataupun selaras dengan telinga. Itu dari sudut pelaksanaan ibadah solat. Jadi ringkasnya itulah maksud solat. Jadi apa hikmah pelaksanaan solat ini? Dalam kitab ini ada dinyatakan 4 hikmah utama solat. Kenapa kita melakukan solat? Sama juga dalam kalau saya rujuk dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali menyebutkan tentang kenapa ada sebilangan orang yang melakukan solat tetapi mereka masih lagi melakukan maksiat. Kenapa solat itu tidak mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran? Kenapa solat itu tidak menjadikan mereka ini orang yang lebih baik sebagai contoh? Sebab
mereka tidak menjiwai solat itu seperti mana hikmah yang dinyatakan di sini. Maka solat kita perlulah dilakukan dengan sempurna, melihat kepada tata cara bacaan dan pergerakannya, barulah kita akan memperolehi hikmah seperti yang dinyatakan di sini. Baik, kita tengok secara ringkas jugalah berkenaan dengan apakah hikmah-hikmah solat ini. Yang pertama dinyatakan wahiya annahu abdun mamlukun lillahi azza wajal. Mengingatkan kepada kita bahawasanya kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang dijadikan oleh Allah, hamba yang merupakan kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha agung. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta. Dan Allah SWT itu tidak sama dengan makhluk. Jadi bila mana kita ini diciptakan oleh Allah SWT, kita apa kita kata, bila kita adalah makhluk, kita serba kekurangan dan banyak lagi, maka kita akan datang dalam hati kita ketika kita melaksanakan salat, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita rukuk, setelah kita qiyam, kemudian kita sujud, sebenarnya kita merendahkan diri kita, kita meletakkan kepala kita misalnya waktu sujud itu sejajar dengan kaki kita tempat kita berdiri, menandakan bahawasanya, isyarat bahawasanya kita ini sangat-sangat rendah, kita ini sangat-sangat dhaif, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Khalik, pencipta kita, subhanallah. Itu satu hikmah yang sangat-sangat besarlah, reminder, constant reminder kepada kita bahawasanya kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hikmah yang kedua, bahawasanya ia mendatangkan di dalam hati, fi nafsil insan, di dalam jiwa seseorang manusia itu tidak ada yang lain yang memberikan kenikmatan kepada kita secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam huraian bahagian ini dinyatakan oleh Syekh Mustafa Bugha bahawasanya dalam kehidupan kita, kita berinteraksi banyak dengan manusia. Misalnya kita bekerja, kita mendapat upah daripada majikan, kita melakukan sesuatu kerja yang memerlukan bantuan, pertolongan, kita minta pertolongan, bantuan daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contoh kita nak angkat meja, minta tolong, Dr. Amin kita angkat meja ni. Jadi manusia yang kita minta tolong dan datang membantu. Tetapi hakikat nikmat, hakikat sesuatu yang kita perolehi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dalam solat ini antara istilah ataupun sebutan yang disyariatkan kepada kita yang kalau kita tak sebut, solat kita jadi tidak sah, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, dia merupakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Tuhan sekalian alam. Jadi kita mesti memuji Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita sebagai salah satu syarat untuk solat kita itu diterima oleh Allah SWT. Sahnya solat kita. Dan dalam istilah Alhamdulillah ini ataupun dalam sebutan Alhamdulillah ini terkandung sifat kehambaan dan kita mengakui bahawasanya setiap apa yang kita terima itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sering ditekankan bila kita melakukan solat, setidak-tidaknya dalam banyak-banyak bacaan solat itu kita kenalah faham erti ayat-ayat yang kita baca di dalam suratul Fatihah. Mungkin dalam surah-surah yang kita baca selepas daripada suratul Fatihah itu ada pelbagailah. Mungkin kita baca 3 kul kan. Mungkin kita baca ayat-ayat lazim yang lain ataupun kita baca ayat-ayat daripada surah-surah yang besar. Contohnya kita baca 3 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah sebagai contoh, dan sambil-sambil sebut 3 ayat akhir daripada surah Baqarah selain daripada solat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW juga menerima 3 ayat akhir ataupun 2 lah ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah juga dalam peristiwa Isra
wal Mi'raj. Yang ini boleh tengok dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran bila menyebut tentang penurunan 2 ayat ataupun 3 ayat terakhir tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, surah-surah yang kita baca mungkin pelbagai. Dan ambil masa jugalah untuk kita mengetahui, melihat kepada makna maksud ayat-ayat tersebut. Tetapi ayat yang memang kita baca setiap waktu ketika kita solat, bahkan dalam setiap rakaat kita melakukan solat, itu pun kita akan membaca ayat-ayat ini ataupun surah ini, iaitu surah Al-Fatihah. Maka kita ni setidak-tidaknya dan sering juga diperingatkan untuk kita mengetahui dan menghayati makna apa yang kita baca dalam surah Fatihah tersebut. Jadi secara langsungnya insya-Allah bila kita menghayati apa yang kita baca daripada bacaan-bacaan dalam solat, termasuklah surah Al-Fatihah, dia akan datangkan hikmah yang kedua ini, iaitu menjadikan kita insaf dan mengetahui dalam jiwa kita bahawasanya nikmat yang kita perolehi datang tidak lain hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hikmah yang ketiga pula dinyatakan ayyattakhidhal insana minha sa'atan taubatan yatubu fiha, iaitu dalam solat ini manusia dia akan mengambil ketikalah waktu yang tidaklah lama untuk kita melakukan solat, dan di dalam solat itu sebenarnya kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara pergerakan solat yang mana bacaannya kita menyatakan ataupun kita menyatakan taubat kita serta kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Prof Farah ter-share skrin tu. Jadi kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita. Kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita merasakan bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kita mendatangkan rasa dalam hati kita bahawa setiap nikmat yang kita perolehi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sama juga kita gunakan untuk kita bertaubat, mengambil sedikit masa di dalam waktu solat itu untuk kita bertaubat kepada Allah, menginsafi dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan basically kita melakukan solat ini kita sedang melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menunjukkan kehambaan kita, betapa rendah dan hinanya kita, dan betapa kita ini nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang dekat kepada Allah, justru memohon taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keempat, hikmah keempat kita melakukan solat, iaitulah menguatkan akidah kita sebagai umat Islam. Benda yang di dalam hati, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mantapkan dengan kita melakukan solat. Contohnya dalam doa iftitah, walaupun sunat sahaja, tetapi bila mana kita baca, dia menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Antara sebutan kita dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita mengaku depan Allah SWT di permulaan solat kita, sesungguhnya solatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Tuhan sekalian alam. Jadi kita mengakui bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala melalui sebutan-sebutan tersebut, bahawa setiap apa yang kita buat kerana Allah SWT. Dalam tasyahud awal, dalam tasyahud akhir, kita juga akan mengucapkan kalimah thayyibah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Juga kita mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah SWT. Jadi secara tidak langsung perkara-perkara sebutan ini dia akan meresap di dalam hati seorang hamba yang sering melakukan solat, dan hikmah ini akan menjadikan seorang hamba itu makin dekat kepada Allah SWT dan mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk kita melakukan solat, bahkan dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita biasa banyak melakukan solat ataupun kita memperbanyakkan solat kita. Dalam bulan Ramadan, of course, kita akan ada solat tarawih sebagai contoh. Kita akan banyak melakukan qiyamul lail. Siangnya mungkin kita tambah lagi dengan solat duha dan sebagainya. Jadi dalam bulan Ramadan ni biasa hamba-hamba, orang-orang beriman, dia akan memperbanyakkan melakukan solat.
Bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan latihan. Bulan Rajab ni salah satu daripada bulan haram. Pahala juga digandakan bila kita beribadah di dalamnya. Bulan Sya'ban pun Nabi SAW banyak beribadah, banyak berpuasa, banyak bersedekah di dalamnya. Jadi bermula daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban ini kita akan mula memperbanyakkan ibadah, khususnya ibadah solat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, preparation, training, warming up untuk kita sampai kepada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang fardu dan kita menambah juga dengan ibadah-ibadah solat sunat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan seperti doa yang Nabi selalu baca adalah hadis daripada Anas bin Malik riwayat Tabrani. Nabi SAW selalu baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi salah satu bentuk keberkatan itu ialah keberkatan ibadah lah, tuan-tuan dan puan. Maknanya Allah Ta'ala berikan kepada kita keupayaan, digerakkan hati kita untuk ingin dan boleh melakukan ibadah yang banyak pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban ini, sebagai persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan, di samping mendapat ganjaran daripada amalan-amalan yang kita lakukan tersebut, insya-Allah. Itu antara hikmah lah tentang kita melakukan solat. Baik. Jadi kita tengok pula apa yang disebutkan lagi berkenaan dengan solat ini. Walaupun telah disebutkan oleh Dr. Amin tadi di awal mukadimah sesi perkongsian kita, tetapi saya sebutkan sedikitlah bagaimana dinyatakan di dalam kitab ini berkenaan dengan tarikh pensyariatan solat. Solat ni asal usulnya panjang. Kalau kita tengok seperti yang dinyatakan dalam kitab ini, solat ini antara ibadah yang lama yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Antaranya kalau kita lihat dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dalam surah Maryam ayat 55, Allah SWT firman, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Maknanya daripada zaman Nabi Ismail telah disyariatkan solat ini. Mereka telah pun melakukan solat ini. Cuma caranya berbezalah berbanding dengan apa yang kita lakukan. Bahkan di zaman awal Islam juga, Nabi SAW, indama ba'atha nabiyina Muhammad SAW, kana yusalli raka'ataini kullu sabah wa yusalli raka'ataini kullu masa. Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi diperintah untuk melakukan solat. Dan solat itu mengikut seperti mana yang ada dalam syariat Nabi Ismail AS. Cumanya Nabi SAW buat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Itu sebelum pensyariatan solat al-maktubah ataupun solat mafruḍah yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi awalnya Rasulullah melakukan sedemikian. Ini boleh kita lihat dalam surah Mukmin ataupun surah Ghafir, juga ayat yang ke-55. Nabi SAW melakukan 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Kemudian setelah daripada Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kita tahu Nabi SAW 3 tahun yang pertama Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara tertutup. Kemudian masuk tahun keempat kenabian, Rasulullah mula berdakwah secara terbuka. Kemudian Nabi pergi ke Taif pada tahun ke-10 kenabian. Kita tahu bila dakwah Rasulullah di Mekah tak berapa diterima. Orang Mekah tak menerima secara sepenuhnya. Bahkan sahabat-sahabat yang menerima Islam itu mereka diseksa, mereka dicerca dan banyak lagi lah yang dilakukan. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk keluar daripada kota Mekah menyampaikan Islam. Dan kita ketahui dalam peristiwa dakwah Nabi SAW ke Taif. Contohnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, disebutkan tentang bagaimana Rasulullah dengan Zaid bin Harithah pergi berdakwah ke Taif. Apa yang diperolehi oleh Rasulullah setelah Nabi berkorban berjalan daripada Mekah menuju ke Taif. Jauh tuan-tuan, 100 lebih kilometer. Dr. Amin dia dah pergi haji, jadi dia tahulah jarak ke Taif tu. Nabi pergi berjalan kaki. Berdakwah di Taif 10 hari 10 malam. Semua pembesar-pembesar yang ada di Taif Nabi dakwahkan. Tapi mereka menolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan Nabi dibaling dengan batu. Lalu Nabi SAW keluar daripada Taif dalam keadaan sedih. Tetapi tetap positif. Nabi SAW tetap optimis bahawasanya dakwah Nabi akan diterima oleh manusia. Maka walaupun Allah Ta'ala menghantar malaikat untuk memberikan tawaran, offer kepada Rasulullah, kalau nak supaya ditimpakan 2 gunung ke atas penduduk Taif atas perbuatan mereka,
maka Nabi doa saja, perintahkan saja. Nescaya akan dilakukan. Tetapi Rasulullah tidak begitu. Nabi minta agar Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada penduduk Taif. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, setelah daripada peristiwa ini, Nabi SAW berasa sangat sedihlah. Dan Allah Ta'ala menggembirakan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit untuk menerima perintah solat ini. Disebutkan perkara ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lah. Hadis yang panjang yang saya tak rasa saya nak kongsikan pada pagi yang berbahagia ni. Mungkin minggu depan hari Isnin malam banyak ceramah Isra' wal Mi'raj, boleh kita ikutilah hadis tersebut, dan dalamnya ada terkandung tentang bagaimana Rasulullah disampaikan tentang perintah solat. Tapi ringkasnya, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi dapat perintah solat yang mulanya 50 waktu. Tetapi Nabi SAW bila turun saja ke langit ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, irji' ila rabbik, kembali kepada Tuhan kamu, fas'alhu takhfif, minta kurang tentang bab solat ini. Sebab Nabi Musa AS telah berhadapan dengan Bani Israel, yang mana Nabi Musa tahu sikap umat ini kalau diberikan satu ibadah yang banyak pasti tidak akan dapat dilakukan. Maka Nabi SAW dengan cadangan daripada Nabi Musa dan dengan takdir Allah SWT juga, Nabi SAW naik semula minta pengurangan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ada yang mengatakan pengurangan itu sebanyak 5, ada yang menyebutkan tentang pengurangan itu 10, 5, dan akhirnya solat yang kita perolehi seperti mana yang kita lakukan pada hari ini sebanyak 5 waktulah. 2 rakaat pada waktu subuh, 4 rakaat pada waktu zuhur dan asar, 3 rakaat pada waktu maghrib, dan 4 rakaat pada waktu Isyak. Subhanallah. Jadi daripada 50 itu, betapa pemurah Allah SWT ini, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, berikan pengurangan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai kita dapat merasai kenikmatan melakukan solat itu dan keringanan melakukan solat sebanyak 5 waktu yang diberikan pahala seolah-olah kita melaksanakan 50 waktu. Subhanallah. Jadi solat yang fardu tu waktunya ada 5 lah, setelah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baik. Adalah disebutkan tentang dalil-dalil pensyariatan, antara kalau kita nak sebut ni ada banyak, hadis-hadis pun ada dinyatakan di sini. Saya bawakan satu saja tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18, Allah SWT berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun." Jadi dalam 2 ayat ini daripada surah Ar-Rum ayat 17 dan 18 terkandung perintah 5 waktu tersebut. Terkandung perintah 5 waktu tersebut. Antaranya bila dinyatakan tentang hina tumsun, iaitu termasuk di dalamnya solat maghrib dan solat isyak. Wa hina tusbihun, di dalamnya terkandung solat subuh. Wa asyiyan, termasuk di dalamnya solat asar. Wa hina tuzhirun, di dalamnya terkandung solat zuhur. Jadi kalau ditanya mana dalil kita lakukan solat 5 waktu selain daripada hadis Bukhari, sebab hadis Bukhari menyatakan 5 waktu. Allah Ta'ala kurangkan daripada 50. Waktu-waktunya itulah 5 tadi, seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jadi selesailah tentang waktu-waktu solat ini. Cuma kita nak tengok sedikit seperti yang dihuraikan dalam kitab ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Waktu solat itu, waktu solat yang difardukan itu, bila waktu masuknya? Saya nampak ini satu isu yang pernah timbul juga baru-baru ni, viral juga, tentang netizen lah, yang kononnya menegur ataupun menyatakan ketidakpuasan hati kepada pihak berkuasa agama sebab penentuan waktu solat yang dalam kalender dan sebagainya itu salah, tak tepat. Ada satu tweet saya tengok, dia kata waktu zuhur itu dia kata salah, sebab dia tunggu pada pukul 2.30, dia tengok matahari itu masih lagi belum lebih daripada objek, lebih daripada segalah lah. Dia tak nampak itu berlaku, sebab bayang ni masih lagi pendek pada pukul 2.30 pun. Jadi dia kata macam mana boleh kata masuk waktu zuhur. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kaedah untuk dia tengok tu pun salah. Dia tengok waktu tu pada waktu zuhur, tetapi kaedah yang digunakan untuk melihat waktu asar. Jadi
dia pun tak berapa nak betul, tetapi dia menyalahkan pihak berkuasa agama dalam penentuan bab solat. Sebab itu penting jugalah untuk kita ketahui sedikit tentang bagaimana ditentukan ataupun bila masanya bermula satu-satu waktu solat. Jadi saya sentuhkan juga secara ringkas seperti mana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ditentukan oleh Allah SWT ke atas orang-orang mukmin satu penetapan yang berdasarkan kepada waktu. Jadi 5 waktu ni dia ada masa dia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT. Baik. Kejap ya. Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis, Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi SAW tentang bagaimana ataupun bilakah masa bermulanya satu-satu solat itu dan bila berakhirnya. Hadis riwayat Tirmizi dalam bab solat. Jadi Jibril alaihissalam jumpa dengan Nabi SAW menerangkan tentang ini. 5 waktu tu kita tahulah dalam surah Ar-Rum ayat 17-18 dinyatakan waktu-waktu solat itu. Maknanya ada 5 waktu, fardu subuh, fardu zuhur, asar, maghrib dan isyak. Masanya macam mana? Time frame dia. Bilakah waktu bermula? Bilakah waktu berakhir satu-satu solat? Baik. Jadi dalam hadis tersebut juga dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang dijelaskan tentang perkara ini. Baik. Pertama sekali bila mana Jibril alaihissalam datang ditunjukkan kepada Nabi SAW tentang waktu subuh. Waktu subuh ini bila hina insyaqqal fajru, bila mana telah terbit fajar. Jadi indikator dia ialah terbit fajar, bukan terbit matahari. Juga ada viral baru-baru ni, subuh dia kata bila fajar tu maksudnya matahari, bila dah nampak matahari. Yang tu bukan terbit fajar, itu dah masuk waktu syuruk. Dia salah dari sudut penentuan waktu solat. Kaedah sebenar untuk kita melihat waktu solat subuh bermula ialah bila terbitnya fajar, maknanya cahaya matahari tu dah mula nampak. Kalau kita duduk di bandar macam di Johor Bahru ni mungkin payah sikitlah kita nak tengok. Dia kena pergi dekat tempat-tempat seperti di tepi laut ke ataupun di kampung-kampung. Mungkin kita boleh nampak di horizon tu mula keluarnya fajar ataupun cahaya telah mula datang. Jadi itulah masuk waktu subuh. Satu. Kedua, dinyatakan waktu zuhur. Fa aqama bizuhri hina zalatis syams. Bilakah waktu zuhur? Waktu zuhur ini bila mana tergelincirnya matahari. Tergelincir ni maksudnya bila kita meletakkan satu-satu objek, bayangnya waktu tengah hari lah kita letak objek, bayangnya itu mula tergelincir daripada objek tersebut. Mula-mula matahari duduk di atas objek, betul-betul tengah hari, dan kemudian bila dia mula tergelincir, itulah mulanya waktu zuhur. Jadi untuk penentuan waktu zuhur bukan macam yang netizen viralkan tadi. Dia nak lebih daripada panjang objek tersebut. Yang itu salah penentuan, kaedah penentuannya. Waktu zuhur masuk bila tergelincirnya matahari. Jadi kalau kita tengok bayang objek, bila matahari tegak di atas kepala, dia mula gelincir, masuklah waktu zuhur. Baik. Kemudian ditentukan juga waktu solat asar. Dinyatakan waktu asar ini fa'aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah. Maknanya matahari itu menghasilkan bayang matahari dah hampir terbenam, maknanya dia dah menuju ke arah dia terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Jadi bayang-bayang tu kalau kita kata letakkan satu objek yang berukuran 1 meter, bayang tu dah jadi lebih daripada 1 meter selepas daripada waktu zuhur. Itu adalah masuknya waktu asar. Kalau bayangnya tadi baru sedikit gelincir, itu masuk waktu zuhur. Selagi mana katakan objek 1 meter tu tak sampai bayangnya 1 meter, itu adalah waktu zuhur lah. Tetapi bila bayang dah lebih daripada 1 meter, maknanya dah masuk pula waktu asar. Kemudian diperintahkan oleh Jibril alaihissalam pelaksanaan solat maghrib. Waktu masuk solat waktu maghrib ni hina waqa'atis syams, bila mana terbenamnya matahari. Bila matahari mula terbenam dan kemudian hilang daripada pandangan, tinggal cahaya mega merah sahaja yang kita lihat, maka itu adalah masuknya waktu maghrib. Dan akhir sekali diperintahkan oleh Jibril alaihissalam tentang waktu isyak, hina ghabasy syafaq, bila mana merah-merah di langit itu telah hilang, maknanya memang dah gelap betul. Tidak ada lagi cahaya daripada matahari yang tinggal di ufuk. Maka itu adalah masuknya
waktu Isyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dah tahulah tentang waktu solat, bila masuknya untuk kita melaksanakan solat fardu yang 5 waktu. Baik. Adapun begitu, dinyatakan juga tentang waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat. Kita sebut tentang waktu dululah hari ni. Sebab waktu pun agak cemburu dah nampak gaya. Jadi kita sebut tentang waktu solat dan kita sentuh sedikit tentang waktu yang dilarang untuk melakukan solat. Baik. Dia ada waktu-waktu yang dilarang. Satu daripadanya iaitulah selepas daripada waktu subuh, kemudian selepas daripada waktu asar. Ini waktu-waktu yang tak boleh dilakukan solat. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan solat. Tetapi ada juga solat-solat yang dibolehkan untuk dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Kita sentuh sedikitlah tentang apakah bentuk solat yang boleh dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Kalau kita tengok waktu yang tak boleh tu antaranya ialah selepas daripada subuh, kemudian sehingga terbit matahari lah, maksudnya tiba waktu syuruk. Kemudian ketika matahari betul-betul atas kepala, kemudian selepas daripada waktu asar, dan ketika sudah mula kekuningan langit, waktu sebelum daripada waktu maghrib. Yang ni waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat lah. Tetapi berdasarkan pembahagian solat, selain daripada solat fardu lah, sebab solat fardu perlu dilakukan pada masanya, solat-solat sunat. Selain daripada solat fardu, kita ada solat-solat sunat. Walaupun ada waktu-waktu yang diharamkan solat, tetapi ada beberapa solat sunat yang dibolehkan untuk dilakukan dalam waktu-waktu yang haram tersebut. Jadi kita kena tengok pembahagian solat sunat dulu. Dia ada 3. Yang pertama kata para ulama iaitu solat yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya terdahulu. Maksudnya sebabnya berlaku dahulu dan kemudian baru kita melakukan solat. Kemudian ada juga solat sunat yang kita panggil sebagai as-sabab muqarrin. Sebabnya itu berlaku serentak dengan solat tersebut. Manakala yang ketiga ialah as-sabab mutaakhir. Solatnya yang sebab ataupun tujuan solat itu terkemudian. Jadi yang mana yang boleh dilakukan, kita tengok. Kalau solat-solat mutaqaddim, contohnya macam solat sunat wuduk. Kita berwuduk dahulu. Bila kita dah wuduk, kemudian disunatkan untuk melakukan solat sunat wuduk sebagai contoh. Jadi sebab tu telah pun berlaku. Sebab tu telah pun ada untuk kita melakukan solat sunat tersebut. Jadi solat sunat seumpama ini, pada waktu-waktu yang diharamkan pun kita boleh lakukan. Contohnya macam kita pergi ke masjid selepas daripada waktu asar menjelang waktu maghrib. Waktu tu kita nak solat maghrib, tapi kita baru sampai ke masjid dan kita berwuduk. Setelah kita berwuduk, kita buat misalnya solat sunat wuduk. Pada waktu tu dibolehkan. Bahkan kita lakukan contohnya solat sunat tahiyatul masjid. Sebab kita masuk masjid dan sebab tu telah pun berlaku. Sebab untuk melakukan solat tahiyatul masjid ialah kita masuk masjid. Jadi kita dah pun masuk masjid. Jadi kita boleh melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Itu contoh solat kategori pertama, solat sunat kategori pertama yang sababnya terdahulu ataupun sababnya mutaqaddim. Yang ini boleh dilakukan walaupun pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat. Solat kategori kedua iaitu sabab muqarrin. Maksudnya sebabnya berlaku pada waktu itu. Dia kena buat pada waktu itu sahaja. Contohnya solat sunat gerhana. Katalah solat sunat ataupun waktu gerhana ni berlaku selepas waktu asar sebagai contoh. Jadi kita tak boleh solat sunat gerhana ni sebelum gerhana berlaku, kita tak boleh solat sunat gerhana selepas daripada gerhana berlaku. Dia kena pada waktu berlakunya gerhana. Disunatkan untuk melakukan solat sunat pada waktu gerhana tu berlaku. Jadi kalau katakan gerhana berlaku misalnya selepas asar ataupun misalnya pada waktu matahari tengah tegak, waktu tu berlakunya gerhana. Jadi kita boleh untuk melakukan solat sunat yang sebabnya muqarrin ataupun sebabnya berlaku serentak dengan solat tersebut pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat. Adapun kategori ketiga iaitu sabab mutaakhir. Solat sunat yang sebabnya terkemudian ataupun perkara yang dikehendaki itu berlaku kemudian daripada solat. Maksudnya solat dulu baru berlaku perkara tu. Maka solat kategori ketiga ini dilarang pada waktu-waktu yang diharamkan solat. Contohnya apa?
solat minta hujan. Sekarang ni tengah hujan tuan-tuan, kita tak payahlah lakukan solat sunat istisqa minta hujan kan. Tapi kalau katakan musim kemarau kering, kita nak mohon kepada Allah SWT supaya memberikan kepada kita hujan. Jadi kita lakukan misalnya solat sunat istisqa. Jadi solatnya dahulu, hujannya datang kemudian. Hajat itu datangnya kemudian. Sama juga macam solat sunat hajat. Hajatnya kemudian. Solatnya dahulu. Hajatnya akan datang kemudian. Dan lain-lainlah apa-apa yang sebabnya terkemudian. Maka solat-solat yang masuk dalam kategori ini tak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat sunat. Jadi kena cari waktu yang boleh dilakukan solat. Barulah kita boleh melakukan solat-solat solat sunat lah yang masuk dalam kategori yang ketiga ini. Kalau solat jenazah, yang tu sabab al-mutaqaddim. Sebabnya datang dulu. Jenazah tu dah meninggal dulu baru kita lakukan solat. Jadi yang ni tidak tertakluklah kepada waktu-waktu yang haram, boleh buat pada bila-bila masa sahaja insya-Allah. Baik. Jadi itu antara apa yang dapat saya sentuh daripada kitab ini berkenaan dengan waktu solat, khususnya solat-solat fardu dan juga waktu yang diharamkan solat. Begitu juga jenis-jenis solat sunat yang boleh dan yang tak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang solat tersebut. Dan kita dah juga lihat tentang pengertian solat, kita dah lihat tentang hikmah solat dan juga bilakah difardukan solat. InsyaAllah mudah-mudahan kita melaksanakan solat pada waktunya dan tentang rukun-rukun solat saya ingat kita simpan untuk pertemuan yang akan datanglah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang jika diizinkan oleh Allah SWT, kalau ada siri yang akan datang, kita akan tengok pula berkenaan dengan pergerakan di dalam solat. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat setakat itu dahulu sedikit perkongsian daripada saya. Kalau ada sebarang persoalan ke, kalau ada ruang mungkin Dr. Amin boleh buka lah satu ataupun dua. Kalau saya tak boleh jawab, Dr. Amin pun ada, Dr. Zul pun ada, ramai ni, Prof. Farah pun ada kan, boleh bantu untuk memberikan respon kepada soalan-soalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya akhiri setakat itu dahulu. Saya serahkan balik kepada Dr. Aminuddin Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Jazrin. Nampaknya kita ada juga soalan ni daripada pendengar yang setia ni. Alhamdulillah, daripada Syakira ni nampaknya ada persoalan solat sunnah selepas asar ni baru jadi isu perbincangan. Oh, dia bukan soalan. Bukan soalan. Dia cuma sekadar lontaran idea. Daripada Persoalan. pendengar kita. Dipersoal. Tapi alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah kita telah nampaknya kita telah diberikan penerangan yang agak jelas daripada Ustaz di atas tajuk ataupun kita boleh katakan antara subnya berkaitan dengan ta'rif solat itu, cara solat itu dilakukan secara umum, cuma tidak detail lah pada rukun-rukun solat tu, pada waktu-waktunya, waktu-waktu yang dilarang, hikmah solat tu sendiri, dan solat-solat sunat yang alhamdulillah kita dapat satu penerangan yang baik. Orang utara kata dulu blur, lah ni clear. Gitulah istilah dia. Jadi alhamdulillah juga insya-Allah pada akan datang kita akan kupas lebih detail lagi pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu solat ini. Berkaitan apa tadi? Okey, Dr. Rifah kata Ustaz ilmu solat ini mohon pencerahan tentang solat sunat musafir dan solat kembali dari musafir. Nampaknya ini antara persoalan yang kalau Ustaz nak jawab sekarang ataupun pertemuan akan datang macam mana? Dr. Amin boleh jawab sebenarnya. Hari ini tak pakai kopiah, jadi kita tak boleh nak menjawab sangat. Subhanallah. Jadi insya-Allah Dr. Arifah, saya ingat kita akan simpan soalan ni. Kalau saya respon sikit boleh Dr. Amin? Boleh. Saya respon sikit je. Mungkin saya kaitkan dengan waktu solat lah. Waktu. Ya, tadi kita bincang tentang waktu kan. Jadi soalan Dr. Arifah tentang solat sunat musafir ini dari sudut waktu pelaksanaannya. Dia juga termasuk dalam solat-solat sunat kategori 3 iaitu sabab mutaakhir. Jadi dia tak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat. Jadi kena buat pada waktu yang boleh lah. Yang boleh, katalah kita nak bergerak contohnya pada pukul
kita nak gerak pada pukul 7 pagi. Sekarang ni belum syuruk lagi 7 pagi. Jadi kita nak bermusafir, kita nak start kereta pukul 7 pagi, lepas solat subuh kita pun buat solat sunat musafir. Itu waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat sunat, maka tidak disyaratkan untuk kita melakukan solat sunat musafir pada waktu tersebutlah. Wallahu alam. Itu sikit respon saya Dr. Amin berkenaan dengan soalan tentang solat musafir dan kaitan dengan waktu yang dilarang solat. Wallahu alam. Okay, mudah-mudahan clear lah insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk pertemuan akan datang kita akan ada lebih detail lagi. Istilah dia yang kebiasaannya kalau Ustaz Johazrin ni dia suka memberikan penerangan secara 3S. Ustaz 3S ni apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? 3S ni selak sikit-sikit. Selak sikit-sikit nanti insya-Allah yang dulu blur insya-Allah lah ni clear insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Ustaz di atas penerangan dan di atas kuliah tafakuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat manfaatnya dan mudah-mudahan juga dengan ilmu yang telah diberikan ini kita boleh memberikan penerangan kepada yang lain supaya ilmu itu bertambah manfaatnya dan juga bertambah nilai jariahnya insya-Allah. Jadi terima kasih pada yang hadir, Prof Hadi dan juga rakan-rakan yang lain yang hadir. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat manfaatnya. Jadi cukup setakat itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz di atas ni pertemuan. Terima kasih Dr. Amin. Lama tak jumpa Ustaz Lama tak jumpa. Sejak InsyaAllah PKP kita ni, jumpa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof Hadi. Terima kasih Dr. Nik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Dr. Nik lama tak nampak. Ada. Ada insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.